Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin dan inayahnya kita dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh keberkatan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Semoga Allah SWT terus memberi kekuatan pada kita untuk memaksimumkan ibadah pada bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini, insya-Allah. Terdapat satu peristiwa yang amat istimewa pada tanggal 17 Ramadan ini, di mana para ulama sentiasa mengaitkan tarikh ini dengan pertama kalinya Al-Quran diturunkan kepada junjungan Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda sedang beruzlah, berhalwat di Gua Hira. Peristiwa ini dikenali sebagai nuzul Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin fil huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai penjelasan yang membezakan antara hidayah dan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Diturunkan Al-Quran oleh Allah SWT sebagai panduan kepada umat manusia adalah mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal sehingga ke hari ini. Manakala mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir keseluruhannya mukjizat berakhir dengan wafatnya Nabi tersebut. Tapi mukjizat Rasulullah SAW ini alhamdulillah berkekalan walaupun setelah kewafatan baginda. Dari Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Ditinggalkan Al-Quran oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita umatnya sebagai panduan hidup yang jelas. Di dalam hadis ada dinyatakan bahawasanya di hari kiamat nanti Al-Quran akan datang kepada Allah SWT dan memberitahu Allah, ya Allah, Fulan bin Fulan, aku halang dia untuk tidur malam untuk membaca aku, izinkan aku memberi syafaat kepada orang ini, kata Al-Quranul Karim. Sehingga dengan demikian Al-Quran diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Di bulan Ramadan, baginda Rasulullah SAW sentiasa memberi penekanan dan mengutamakan Al-Quranul Karim. Dikisahkan bahawa Rasulullah SAW sentiasa bertadarus dan bertalaki bertalaki Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril AS. Dengan demikian, bersempena dengan nuzul Al-Quran, marilah kita bersama-sama menjadikan Al-Quran sebagai penawar hati, teman sejati serta pembimbing untuk perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Orang yang menjadikan Al-Quran di hadapan akan selamanya merasa bahagia hidup di dunia dan di akhirat, manakala orang yang menjauhi Al-Quran akan rugi sepanjang hayatnya. Banyak kisah telah diperdengarkan di mana bukan sahaja di akhirat, hatta di dunia ini pun Allah telah tunjukkan kemuliaan orang-orang yang menyintai Al-Quran. Antaranya ialah kisah seorang lelaki yang kuburnya terang bercahaya, dan apabila diselidiki, almarhum bukanlah seorang yang alim ulama, bukanlah seorang ustaz, atau bukanlah seorang yang ahli dalam agama. Bahkan membaca Al-Quran pun beliau tidak ketahui ataupun tidak mahir membaca Al-Quran.
tetapi cintanya terhadap Al-Quran. Hampir setiap malam selepas solat Isyak, beliau akan memeluk, mencium, seolah-olah berkomunikasi sambil meneteskan air mata ke atas naskah Al-Quran tersebut. Maka Allah SWT telah memuliakan rohnya. Apatah lagi sebahagian daripada kita sedang penonton yang bagus bacaannya, yang enak taranumnya, yang mahir tajwidnya. Subhanallah wa tabarakallah. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memanfaatkan sepenuhnya fadilat yang ada di bulan ini agar dijadikan amalan berterusan. Semoga segala amalan yang kita laksanakan pada bulan ini diterima dan dikurniakan ganjaran yang sewajarnya oleh Allah SWT. Saya mendoakan agar kita semua diberi kekuatan, hidayah dan inayahnya untuk meningkatkan ilmu, amal dan takwa di bulan Ramadan ini. Saya rasa setakat ini saja untuk kita bersemuka dalam tazkirah di alam maya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.